Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 7 November 2021. Menjelang peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula esok, rakyat Sabah terus diberi peringatan agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam usaha membebaskan Sabah daripada jangkitan COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menegaskan walaupun banyak kelonggaran akan diberikan namun ia bukan bermakna peperangan melawan COVID-19 sudah berakhir. Sebaliknya isyarat kepada rakyat untuk menghadapi endemik. Apabila kita mengambil keputusan untuk melonggarkan, bukan bermakna peperangan melawan COVID sudah berakhir, tidak. Tetapi kita mau coba untuk belajar hidup bersama dengan COVID dengan mengambil kira ramai rakyat kita yang telah mendapat vaksin yang lengkap. Datuk Masidi menyatakan demikian kepada RTM selepas menyempurnakan Majlis Sambutan Maulidul Rasul peringkat daerah Ranau di Dewan Masyarakat Ranau. Ketika ditanya mengenai kelonggaran yang diberi akan ditarik balik sekiranya kes kembali melonjak ke 4 angka selepas peralihan ke fasa 4, Datuk Masidi menjelaskan perkara tersebut akan dinilai berdasarkan statistik pesakit dalam kategori lebih berisiko iaitu 4 dan 5 selain kemampuan hospital menampung pesakit. Sementara itu, mengulas kewujudan kluster komuniti yang berlaku ketika ini katanya, ia menunjukkan kelalaian masyarakat dalam mematuhi SOP selain sikap tidak bertanggungjawab individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Justru masyarakat sekali lagi diminta melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku pelanggaran SOP dalam kalangan komuniti. Manakala individu yang dijangkiti COVID-19 patuh arahan kuarantin dan mengasingkan diri bagi mengelak risiko menjangkiti orang lain. Sementara itu, dalam satu kenyataan, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 Sabah memaklumkan Sabah mencatat 569 kes positif baru semalam, bertambah 15 kes berbanding 554 kes kemarin. Peningkatan itu berpunca daripada kenaikan kes baru yang agak tinggi di Kota Marudu, Beaufort dan Kudat. Datuk Masidi berkata kes yang diperolehi melalui saringan bergejala kekal tinggi iaitu 36.9% daripada jumlah keseluruhan kes baharu. Kes sporadik ini sering dikaitkan dengan kegagalan mematuhi SOP berlaku dalam peratusan yang tinggi di Kota Kinabalu, Keningau, Tawau, Sandakan dan Beaufort. Sementara itu, seramai 582 pesakit COVID-19 sembuh dan 1,840 pesakit sedang menerima rawatan. Jumlah pesakit dalam kategori serius yang memerlukan rawatan di hospital kekal rendah iaitu hanya 4 pesakit dalam kategori 4 dan 2 pesakit dalam kategori 5. Manakala 7 kematian dilaporkan membabitkan 5 daerah. Mengenai penguatkuasaan SOP, Datuk Masidi memberitahu satu kompaun melanggar SOP COVID-19 dikeluarkan di seluruh negeri. Kesalahan membabitkan kegagalan individu mendaftar masuk premis. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah melibatkan 159 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 24 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Hasil pemeriksaan satu tangkapan dibuat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Masyarakat di negeri ini diingatkan terus mengutamakan keselamatan ketika melakukan pelbagai aktiviti setelah pelbagai kelonggaran diberi susulan peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN esok. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Mat Ali Ismail berkata, aspek keselamatan penting terutama melakukan aktiviti di kawasan berisiko. Saya minta lah kalau kita bebas melakukan sesuatu, kita kena berhati-hatilah terutama sekali dari segi keselamatan kebakaran. Kita kena jaga anak-anak kita, jangan over sangat, jangan excited sangat bila diberi kebebasan. So, begitu dengan aktiviti di sungai dan sebagainya. Beliau ditemui RTM dalam kursus teknik pemanduan kenderaan pacuan 4 roda peringkat zon Keningau di Pekan Kecil Pensiangan Nabawan. Mengulas mengenai salah satu pengisian dalam kursus ini, iaitu aktiviti menyelamat di air, Mat Ali berkata pelaksanaannya amat bertepatan memandangkan Pekan Kecil Pensiangan dikelilingi sungai.
Sementara itu, penduduk menyambut baik kursus ini yang mendedahkan mereka tentang teknik penyelamatan di air. Kami amat bersyukur sempena program bomba di Pekan Pansiangan kerana sungguh manfaat kepada setiap penduduk yang telah menyertai. Khususnya pada pagi tadi kami telah menyertai satu kursus untuk cara menyelamat yang lamas dalam sungai lah. Terima kasih juga ini bomba mengajar kami mengatasi masalah tenggelam begituan, mengajar kami, syukurlah kami dapat mengatasi, belajar masalah teknik-teknik bagaimana menyelamatkan. Taman-Taman Sabah TTS mengorak langkah baru dalam revolusi program pendidikan alam semula jadi dengan mengadakan program lawatan secara maya ke lokasi pemeliharaan flora dan fauna ikonik di TTS. Lawatan secara maya itu mengaplikasikan teknologi dalam penyampaian dengan paparan simulasi video lokasi sebenar yang disertai kesan bunyi dan teks tambahan. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin, penganjuran lawatan secara maya ini bertepatan dengan situasi masa kini yang menghadkan kehadiran pelajar secara fizikal ke muzium, galeri pameran dan pusat pemeliharaan alam semula jadi. Beliau berharap program ini dapat meneruskan usaha memberi ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya rakyat Sabah, untuk bersama-sama memelihara khazanah alam semula jadi. Datuk Jafri berucap menyempurnakan perasmian program Ranger Muda Taman-Taman Sabah, lawatan maya keajaiban Taman-Taman Sabah secara maya di Kota Kinabalu. Program yang dijalankan setiap Sabtu sepanjang bulan ini membawa pengunjung secara maya ke 4 lokasi terpilih iaitu Mangrove Nature Trails Pulau Gaya, Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Kinabalu, Poring dan Taman Pulau-Pulau Penyu. Semua aktiviti lawatan boleh diikuti secara langsung melalui Facebook, YouTube dan aplikasi Zoom. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela berperanan penting menjaga ketenteraman awam khususnya di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Ini kerana rela bukan sahaja boleh menjadi mata dan telinga kerajaan, malah berperanan sebagai ejen penyaluran maklumat dalam usaha mengekang jenayah rentas sempadan. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ia sekaligus membuktikan penubuhan rela adalah relevan dan menepati keperluan semasa negara. Membantu pihak-pihak berkuasa keselamatan seperti Angkatan Tentera Polis Diraja Malaysia Eskom di dalam kita membenteras segala aktiviti jenayah, khasnya jenayah-jenayah rentas sempadan yang ada di kawasan sekitar sini. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan program penutupan taklimat pengenalan rela di Tawau. Tambahnya, selain membantu pihak berkuasa menjaga keamanan, rela juga terlibat dalam melaksana program kemasyarakatan dan kebajikan sosial. Sehubungan itu, rela diingatkan terus menjaga imej jabatan dan tidak terlibat sebarang propaganda negatif yang boleh menjejaskan kepercayaan rakyat. Sementara itu dalam majlis berasingan sempena sambutan Maulidur Rasul, Datuk Nizam yang juga Adun Apas menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 100 keluarga terjejas akibat pandemik COVID-19 di Kampung Batu 2, Jalan Apas, Tawau. Ketika ditemui pemberita, Datuk Nizam berkata bantuan seumpama bukti keprihatinan kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO membantu golongan memerlukan. Kita telah menghagikan sebanyak 100 bakul bantuan dan mudah-mudahan dengan sumbangan dan bantuan ini maka dapatlah meringankan beban keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan ini. Beliau juga berharap lebih banyak syarikat atau individu tampil menyampaikan sumbangan agar lebih ramai golongan memerlukan dapat dibantu. Majlis Belia Sabah MBS menyambut baik pelbagai insentif kepada golongan belia menerusi pembentangan bajet 2022 yang diumumkan baru-baru ini. Insentif itu termasuk pemberian tablet kepada kira-kira 600,000 mahasiswa B40 dengan peruntukan RM450 juta dan pengkreditan RM150 dalam akaun e-dompet belia berumur 18 hingga 20 tahun dan juga pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, Presiden MBS Ahmad Farid Sainuri berkata
Inisiatif itu akan memberi kemudahan kepada golongan terbabit untuk mengikuti sesi pembelajaran secara lebih kondusif selain berupaya meringankan beban kewangan. Sementara itu, mengulas sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sabah, Ahmad Farid berkata, sambutan yang diadakan secara maya sejak September lalu mendapat sambutan luar biasa. Lebih 1.3 juta orang membuat kunjungan di laman Facebook rasmi MBS sehingga upacara penutupan sambutan semalam. Jumlah itu melebihi sasaran awal yang ditetapkan MBS iaitu 200,000 kunjungan. Segmen utama dalam Hari Belia Negeri Sabah ada 6 segmen utama. Antaranya e-workshop, e-contest, e-din dan lain-lain. Lebih 110 program telah dilaksanakan dan juga dilaksanakan secara hybrid, secara online dan juga offline. Sambutan Hari Belia Sabah bagi meraihkan belia di negeri ini yang menyumbang tenaga untuk pembangunan negara. Bantuan Keluarga Malaysia BKM dan Peruntukan Pembangunan Infrastruktur Luar Bandar yang diumumkan dalam bajet 2022 disambut baik penduduk mukim Pensiangan. Ketika ditemui RTM, mereka menyifatkan BKM berupaya memulihkan ekonomi keluarga terjejas pandemik sementara Peruntukan Pembangunan akan memberi impak kepada penduduk luar bandar termasuk Pensiangan. Ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah meneruskan bantuan yang di bajet 2022 yang akan memberikan bantuan BKM sebanyak RM2,000 satu keluarga. Dengan bantuan ini dapat meringankan beban keluarga kami. Bantuan Keluarga Malaysia sebanyak RM2,000 satu keluarga. Jadi kami sangat-sangat bersyukur, diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan dan membantu keluarga yang susah di kampung inilah. Bajet baru-baru ini banyak diperuntukkan untuk luar bandar. Kami harap kampung kami ini, Kampung Salinatan, dapat pembangunan tersebut seperti jalan raya, internet. Ia dapat memudahkan keperluan kami seharian seperti mencari kerja, belajar online, dan sebagainya. Dalam bajet 2022, BKM memperuntukkan sebanyak RM8.2 bilion yang akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima. Manakala lebih RM2.5 bilion diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur luar bandar. Daripada jumlah itu, RM1.5 bilion diperuntukkan untuk Sabah dan Sarawak. Sekian berita pagi Sabah, terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Saya Muhammad Syari Zamawang, salam hormat.